Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada pesyarah saya Dr. Shiba dan kepada rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Okey, hari ini saya ingin menunjukkan demonstrasi praktikal bagi pembiakan secara seks dan aseks. Baiklah, kita pergi kepada pembiakan tumbuhan secara seks. Apa itu pembiakan tumbuhan secara seks? Pembiakan seks adalah pembiakan yang melibatkan persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zygote. Melalui kaedah ini, biji benih digunakan untuk mendapatkan tanaman yang baru. Biji benih ini boleh didapati pada pokok-pokok yang matang ataupun dengan cara membeli. Baiklah, yang pertama, biji benih ini perlu dirawat sebelum disimpan ataupun disemai untuk mengelakkan serangan ulat dan serangga. Cara untuk merawat biji benih tersebut adalah dengan cara kita menggaulkan sekali dengan racun serangga ataupun racun ulat yang dalam bentuk debu. Antara contoh racun ulat adalah seperti Thyram, Zineb, Bennet dan Captan. Untuk contoh racun serangga adalah seperti Agroside dan Furadan. Baiklah, seterusnya, sebelum kita meneruskan penanaman, kita perlu tahu cara untuk menyediakan medium semaian. Bagi medium semaian terbaik, seperti yang kita tahu, terdapat 3 campuran yang terbaik, iaitu pasir, tanah lom dan bahan organik, iaitu dengan nisbah 2:1:1. 2 bagi bahagian tanah lom, 1 bagi bahagian pasir sungai dan 1 lagi bahagian bahan organik. Baiklah, seterusnya, jika kita tidak mempunyai kotak semaian untuk biji benih, kita boleh buat dengan sendiri. Yang mana saya sediakan ni adalah saya gunakan cawan plastik dan pinggan polistiren. Saya gabungkan untuk menjadikan kotak semaian. Saya buat 2. Okay, untuk biji benih pula, saya pilih 2 biji benih, jenis biji benih. 1 bunga coxcomb dan lagi 1 adalah kacang panjang. Kacang panjang dan bunga coxcomb. Okey, baiklah, untuk bunga, saya pilih ke bunga coxcomb dulu. Untuk bunga coxcomb ni, dia merupakan biji benih halus. Jadi cara penanaman biji benih halus mempunyai cara tersendiri. Baiklah, bagi biji benih halus seperti coxcomb ini, dia perlu dicampur dan digaulkan dengan pasir sebelum disemai agar memudahkan penyebaran biji benih dengan sekata. Nisbah campuran bagi biji benih dan pasir adalah 1:5, iaitu 1 bahagian daripada biji benih halus dan 5 bahagian daripada pasir. Baiklah, untuk biji benih halus coxcomb ni, kita campurkan dengan pasir. Jadi, biar kita tengok bunga coxcomb dan biji benih dia. Jadi kita lihat ini adalah biji benih halus untuk bunga coxcomb. Jadi ini merupakan satu bahagian dan kita campur dengan 5 bahagian pasir. Jadi kita letak satu bahagian untuk biji benih, berikan pasir. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya kita campurkan biji benih dan pasir tersebut. Okey, ini adalah campuran biji benih 1 bahagian dan 5 bahagian daripada pasir ataupun tanah. Okay. Seterusnya kita akan menyediakan kotak semaian dan medium semaian. Okey, ini adalah campuran yang telah siap bagi 1 bahagian biji benih dan 5 bahagian untuk pasir ataupun tanah. Okey, saya menggunakan pasir, tengok sini. Saya menggunakan pasir yang beli di kedai, yang mana pasir ni telah siap dicampur. Yang mana dicampur 2 bahagian daripada tanah lom, 1 bahagian daripada pasir sungai dan 1 bahagian daripada bahan organik, dan dia telah dicampur dengan baja bagi mempercepatkan pertumbuhan biji benih dan tanaman. Merupakan kotak semai ataupun tapak untuk saya menyemai biji benih, yang mana saya membuatnya sendiri dengan menggunakan cawan plastik dan pinggan polistiren yang telah digabungkan, yang disiap. 1 pinggan polistiren ni boleh dapat 4 cawan untuk penyemaian untuk kotak semaian ni. Okey, baiklah, kita penuhkan dengan sebelum tu kita kena lubangkan pada bahagian bawah kotak semaian ni supaya ia dapat mengalirkan air ataupun akar biji benih yang telah bercambang nanti. Tapi sebelum tu kita perlu tutup sedikit dengan bahan-bahan organik ataupun daun
supaya pasir semayan ni tidak akan terkeluar dan jatuh. Okey. Okey. Seterusnya saya akan tekan dengan media semayan. Dia lebih berbaloi dan jimat bila beli kat kedai sebab dia dah siap terus. Okey, kita bersihkan tepinya dulu. Okey. Okey, seterusnya kita perlu membuat satu pusaran ataupun tempat untuk kita meletakkan biji benih, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu cetek. Kerana bila terlalu cetek, biji benih akan cepat kering. Bila terlalu dalam, biji benih suka untuk bercambah. Jadi selepas kita buat bulatan pusaran untuk letak biji benih tersebut macam ni, tengok sikit kamera macam ni. Jadi kita ambil campuran biji benih dan tanah tadi yang sebelum tadi dan kita letakkan di tengah-tengah. Dan seterusnya kita tutup pusaran kita tadi dengan tambah tanah tersebut. Media semayan. Dan akhir sekali kita perlu siram atau basahkan kita punya yang media semayan telah siap tadi. Dia tidak perlu terlalu basah, cuma kita lembapkan dia saja. Seperti ini. Okey, seterusnya dah siap. Ini adalah hasil dah siap. Seterusnya kita perlu letakkan di ruang yang redup dan kering. Kita tidak dedahkan dia pada tempat yang panas terik. Kita perlu letak pada tempat yang redup supaya pencambahan biji benih berhasil. Baiklah, seterusnya bagi biji benih besar seperti kacang panjang mempunyai biji benih yang besar. Jadi untuk penanamannya sedikit berbeza dengan penanaman biji benih halus, yang mana ia tidak perlu dicampurkan dengan pasir, terus tanam. Baiklah, bagi penyediaannya seperti berikut. Ambil medium semayan, penuhkan pada kotak semayan. Dan seterusnya seperti tadi, kita membuat pusaran ataupun bulatan di tengah-tengah medium ini, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu cetek. Seperti yang kita lihat bagi kacang panjang, biji benih kacang panjang ni kita tuangkan. Kita ambil 4 biji. Okey. Kedalamannya adalah 2 ataupun 3 dalam daripada pusat biji benih. Ini adalah pusat biji benih. Kan? Okey, kita masukkan dia. Bismillah. Okey, seterusnya kita tutupkan biji benih tersebut. Tanah. Tutupkan. Okey. Dah siap. Seterusnya kita ambil air untuk tujuan penyiraman. Kita hanya perlu melembabkan saja tanah ni, tidak memerlukan air terlalu banyak dan tidak terlalu sikit. Baiklah, ia juga perlu diletakkan di tempat yang redup dan kering supaya penjambahan biji benih berhasil. Kita tidak perlu untuk meletakkan di tempat yang panas terik. Ataupun kita boleh menutupkan atas dia dengan plastik hitam ataupun plastik sampah bagi tujuan mendapat tempat yang redup. Okey, siap. Okey,
kita telah selesai untuk pembiakan secara seks, iaitu penyemaian biji benih. Ya, untuk seterusnya kita perlu menjaga dengan penyiraman, iaitu 2 kali sehari bagi pencabahan biji benih yang berhasil. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pembiakan tumbuhan secara aseks, yang mana saya memilih untuk pembiakan tumbuhan secara keratan batang. Iaitu bila kita ingin membuat keratan batang ini, kita memerlukan kotak semaian ataupun kita boleh gunakan beg politena ini, boleh didapatkan di kedai bunga. Okey. Seterusnya, untuk keratan batang ini merupakan kaedah yang paling mudah untuk pembiakan dan tanaman hiasan. Kaedah ini menggunakan bahagian tumbuhan yang seperti batang, ranting ataupun dahan tanaman. Terdapat 3 jenis keratan yang kita boleh ambil, iaitu keratan kayu lembut, keratan kayu sederhana keras dan keratan keras. Untuk hari ini saya memilih untuk keratan kayu sederhana keras. Untuk keratan batang ini saya mengambil pokok daun kertas yang mempunyai kayu sederhana keras daripada berahan atau ranting yang baru matang. Jadi ia perlu dipotong sepanjang 10 hingga 20 cm. Okay, untuk keratan batang ni kita boleh untuk mencabut semua daun ataupun meninggalkan 2 hingga 3 helai. Saya memilih untuk meninggalkan 2 helai di atas. Dan seperti ini saya mencabut. Kita boleh 10 hingga 20 cm dan bawahnya kita perlu potong secara menyerong. Okey, seterusnya untuk medium penyemaian keratan batang ini, mediumnya sama seperti biji benih. Kita boleh menggunakan 2 bahagian tanah loam, 1 bahagian pasir sungai dan 1 bahagian bahan organik. Jadi jika kita beli di kedai, dia sudah siap media semaiannya, yang mana media semaian yang terdapat di kedai bunga, dia telah campur dengan baja bagi mempercepatkan proses pertumbuhan. Jadi bila keratan batang ni, ia akan mencepatkan proses untuk pertumbuhan akar. Kita penuhkan beg politena ini dengan medium semaian. Okey, baiklah, kita penuhkan 2 beg politena ini dengan medium semaian tadi. Okey, seterusnya kita ambil keratan batang kayu sederhana keras ini, dan kita kalau untuk mempercepatkan dia punya pertumbuhan akar, kita boleh celupkan dengan hormon penggalak akar. Kita celup seperti ini, kita celupkan dan kita cucukkan. Kita tekan seperti ini, seperti juga ambil, cucukkan dengan hormon akar dan kita cucukkan. Kita tekan. Seterusnya kita perlu penyiraman, siram. Okey, siap. Seterusnya kita letakkan di kawasan yang redup dan tidak terlalu direct kepada matahari. Akar yang akan mula tumbuh pada masa lebih kurang 3 minggu hingga ke 6 minggu. Dan jika ia tidak mudah dicabut, ia merupakan hasil keratan batang yang berjaya kerana akar sudah tumbuh, dan kita boleh terus pindahkan pada pasu untuk perpindahan batang tersebut yang telah berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.